Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Dajjal Al-Masih. Siapa dia? Dan Afzan Rahman, sahabat saya, seorang pelakon drama, bertanyakan juga, dah wujud ke? Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dan rahmati Allah, moderator kita, Dai Hadari, seterusnya kepada penerbit, kepada kru yang bertugas dan kepada seluruh penonton, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ni kita sulamkan pagi ini dengan majlis ilmu. Dan topik ataupun tajuk kita pada pagi berbahagia ini satu topik yang perlu kita tahu mengenai akhir zaman. Iaitu kemunculan Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Okey. Seperti mana ditanya tadi, siapa Dajjal ni dan adakah dia telah ada sekarang ini? Okey. Daripada beberapa riwayat hadis Nabi SAW. Okey. Yang pertamanya antaranya adalah kisah Tamim Ad-Dari bertemu dengan satu orang yang mengatakan diri Al-Dajjal. Jadi Tamim Ad-Dari adalah satu orang sahabat. Ketika itu Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah. Dia adalah satu kumpulan nelayan. Kita mungkin pula, macam mana Madinah boleh ada laut pula kan? Sebenarnya ada lebih kurang 200 km daripada Madinah ke Yambuk. Ke Yambuk tu, itu permulaan Tamim Ad-Dari berlayar dan akhirnya dia maksudnya tersesat di lautan selama 30 hari dan terdampar di satu pulau, dan di pulau itulah beliau bertemu Dajjal. Dan saya suka juga melihat beberapa hadis sahih. Nabi SAW menyatakan bahawa qala Rasulullah SAW, ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzarahu qaumahu hatta Nuh anzarahu qaumahu. Tidak ada seorang Nabi pun, kata Nabi SAW, yang akan mengingatkan kaumnya mengenai Dajjal ini. Hatta Nabi Nuh AS juga mengingatkan kaumnya mengenai Dajjal. Okey. Dan banyak lagi hadis. Antaranya Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahawa ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzara ummatahu anzarahu Nuhun wan nabiyyun min ba'dihi. Nabi SAW menyatakan tidak adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan seorang nabi melainkan dia akan memperingatkan mengenai Dajjal, dan Nabi Nuh AS serta kaum nabi-nabi selepasnya mengingatkan kaumnya mengenai fitnah Dajjal ini. Jadi daripada hadis ini, beberapa muhaddithin, para hadis, para ahli hadis menyatakan bahawa Dajjal ini telah wujud pada zaman Nabi Nuh AS lagi. Telah lama wujud. Lama wujud. Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal ketika zaman Nabi SAW. Okey. Kita cerita tarikh dulu. Tarikh dulu untuk kita nampak timeline dia. Timeline dia biar kita faham. Jadi kita tahu berada di mana. Okey. Saya suka ingin membahaskan bermula dengan Nabi Adam AS. Bila Nabi Adam turun ke muka bumi ini? Okey. Umumnya ulama sirah menyatakan Nabi Adam turun ke muka bumi ini pada 8,000 tahun sebelum Masihi. 8,000 tahun sebelum Masihi. Jadi kita kan 2021 selepas Masihi. Mana lebih kurang Nabi Adam dan kita dalam 10,000 tahun. 10,000 tahun. Okey. Jadi pendapat ulama sirah kita ini bertepatan dengan ahli ekologi. Ahli kaji bumi, ahli ekologi. Mereka mengatakan bahawa bandar ataupun penempatan tertua manusia di dunia adalah di kota Jericho. Saya yakin Dai Hadari pernah sampai ke Jericho. Alhamdulillah, dah. Di Jericho tu disebut sebagai the oldest and the lowest city in the world. Kalau kita perasan kat Jericho kan, dah ada signboard dia. The oldest and the lowest city in the world. Maknanya ke bandar paling rendah di muka bumi, dan juga paling lama, the oldest, penempatan manusia paling lama. Jadi kalau siapa yang pernah pergi ke bumi Baratah Palestin, biasanya kalau melalui Jordan tu, dia akan singgah dulu makan dekat Jericho. Okey, jadi kita makan kat Jericho tu ada restoran yang cantik. Lepas tu ada kereta kabel naik atas. Ya, betul. Kereta kabel naik atas tu, kereta kabel tu pergi ke tempat Nabi Isa mendapat wahyu. Okey, di bawah kereta kabel tu, situ penempatan lama. Dah ada runtuhan-runtuhan daripada tanah ada kat situ, kat tepi tu. The oldest and the lowest city in the world. Jadi Nabi Adam AS dia turun ke muka bumi ini
8,000 tahun sebelum Masihi, mana 10,000 tahun dah. Dia bertepatan selaras dengan ahli ekologi yang mengatakan penempatan manusia tertua di dunia adalah di Jericho, iaitu 10,000 tahun. Baik. Bertepatan. Okey. Kemudian beza Nabi Adam. Okey, Nabi Adam AS turun badannya tinggi. Maknanya 60 hasta. Betul. 60 hasta Maknanya badannya tinggi, tak macam kecil-kecil kita ni. Okey. Kemudian beza Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Nuh AS 1,600 tahun. 1,600 tahun. Maknanya Nabi Nuh adalah 6,400 tahun sebelum Masihi. Ya. 6,400 tahun sebelum Masihi. Okey. Jadi Nabi Nuh AS mengingatkan kaumnya mengenai Dajjal. Okey. Kemudian manusia ni macam kena reset balik. Maknanya zaman Nabi Nuh AS di reset balik manusia, semua maknanya habis, hancur Peristiwa banjir tu. peristiwa banjir besar. Ya. Selepas itu tidak ada catatan mengenai manusia. Kita ni hilang catatan kita. Tak ada catatan kita sehinggalah ketika terbangunnya kerajaan Mesir kuno. Mesir kuno ni bila 2,500 tahun sebelum Masihi. Kan? Iaitu ketika satu orang raja Mesir bernama Khufu, ataupun kalau di Mesir ni dipanggil Firaun. Istilah raja tu Firaun. Dia membangunkan piramid Khufu ni. Piramid Khufu ni lebih kurang 2,500 tahun sebelum Masihi. Piramid Khufu ni bukan dibangunkan oleh Firaun zaman Nabi Musa. Sebab zaman Nabi Musa 1,300 tahun sebelum Masihi. Beza dekat 1,000 tahun lebih. Jadi piramid yang gah tu yang ada dekat Mesir tu adalah Firaun Khufu 2,500 tahun sebelum Masihi. Di dalam piramid Firaun Khufu ni terdapat catatan manusia sebelum. Catatan kita hilang tau. Tapi kita boleh jumpa dekat Firaun Khufu 2,500 tahun sebelum Masihi. Nanti tuan-tuan tengok, pergi kat Google, pergi type aeroplane inside pyramid. Oh. Jadi dalam catatan dalam Firaun Khufu dalam piramid itu terdapat kisah-kisah orang terdahulu, ada image-image untuk menggambar gambar-gambar kereta kebal, teknologi, helikopter, kapal terbang sebagainya. Nanti boleh tambahkan pengetahuan kita. Di Google sekarang ni benda tu bukan rahsia dah, dikongsikan dah ramai orang. Jadi nak ceritanya, okey. Maknanya dan ketika Firaun Khufu, badan manusia dah kecil macam kita dah. Jadi maknanya daripada zaman Nabi Nuh AS badan besar-besar, kemudian sampai kepada zaman Firaun Khufu, badan dah kecil-kecil macam kita dah ni. Jadi maknanya catatan tentang manusia pernah hilang selama 4,000 tahun lebih kurang, iaitu 6,400 sebelum Masihi ke 2,500 sebelum Masihi, lebih kurang 4,000 tahun. Jadi maknanya daripada badan manusia yang tinggi kepada badan manusia jadi kecil-kecil. Okey. Sebelum kita berhenti berehat. Okey. So, jadi ketika Tamim Ad-Dari bertemu Dajjal, kita tengok periwayatan hadis dia. Bagaimana bentuk tubuh badan Dajjal. Kita tengok macam mana periwayatan Tamim Ad-Dari. Dalam hadis tersebut. Dalam hadis itu menyatakan satu orang yang tinggi besar. Susuk badan yang besar. Susuk badan yang besar, bukan macam manusia normal. Kalau kita tengok daripada apa yang Tamim Ad-Dari menyaksikan, dan kita tengok apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS, dan hadis Nabi SAW menyatakan bahawa Nabi Nuh mengingatkan kaumnya mengenai Dajjal, maka Dajjal itu sebagian ahli hadis menyatakan adalah kaum Nabi Nuh AS. Okey, nanti kita tengok macam mana perbahasan sains. Macam mana manusia boleh hidup macam beribu tahun ni? Logik ke? Logik ke secara sunatullah dia? Secara fitrah dia bagaimana? Perbahasan dia. InsyaAllah kita akan bahaskan mengenai mana sudut sains pula. Macam mana logik ke benda tu? Kita tengok kadang-kadang orang cakap, alah ustaz ni kan cerita kan you je kan. Mana logik ni kan? Okey, insya-Allah itu jadi maknanya kita tengok dulu hadis Nabi daripada mana Dajjal datang sesuai dengan apa yang ditanya oleh sahabat pelakon. Itulah. Betul lah, daripada hadis Tamim Ad-Dari itu menceritakan tentang susuk tubuh badan yang besar. Kemudian dari logik sains tu Ustaz. Okey. Saya dalam dunia diving ni, maksudnya mengajar diving, antaranya kita mengajar pasal gases, belajar detail pasal gas. Sebab di setengah-setengah kedalaman, gas ni dia boleh jadi racun. Adalah istilah-istilah dia, oxygen toxicity dan sebagainya. Okey. Kita breathe ataupun kita breathing pada hari ini, kita bernafas pada hari ini, semua tahulah insya-Allah, sebagai ulang-ulangan kita, oksigen 21% je. 20%, 79 lagi adalah nitrogen.
Okay, so kita hari ini breathing 21% adalah oksigen, 79% adalah nitrogen. Okay. Jadi kalau andai kata oksigen drop sampai 16%, kita boleh koma tau. 16% kita boleh koma, drop boleh koma. Lepas tu kalau anda kata orang naik atas gunung, oksigen makin menipis, kan, dia kena pakai oksigen. Kalau tidak dia akan dipanggil altitude sickness. Altitude sickness macam nak muntah, mengantuk, macam tak selesa, altitude sickness. Macam kalau anda kata badan orang tolerate tak sama. Okey. 21%. Drop 16%, katakan 16%, badan kita tak boleh terima kecuali kita jadi kecil. Badan kita jadi kecil untuk sesuaikan dengan kadar oksigen. Kan? Kecil. Okey, saya nak tanya pada Da'i Hadari. Okey, kita biasa dengar pasal dinosaur. Baik. Okey, kenapa dinosaur meninggal? Mati. Meninggal. Ini cikgu pernah sebut dekat saya. Asteroid jatuh menghempas bumi. Okey. Okey. Jadi itu biasa kita dengar. Antaranya teori adalah asteroid jatuh. Okey, kalau anda kata dinosaur tu wujudnya satu dunia kan? Baik. Dan asteroid menghentam bumi ni dan dinosaur mati. Kenapa satu dunia boleh mati? Mungkin kalau impak yang kuat. Impak kuat maksudnya satu dunia akan hancur dan kita kan tak ada lah kan? Betul juga. Okey, sebenarnya ahli sains mengkaji dulu oksigen pernah 35%. Tinggi? Dia ambil daripada bongkah-bongkah ais. Kaji dalam itu, oksigen pernah 35% ke atas. Sebab itu dulu, binatang-binatang besar boleh hidup. Orang besar-besar, zaman Nabi Adam, kita cuba tahu, 60 hasta contohnya. Last kali, orang besar ni pada zaman Nabi Nuh AS. Jadi, ketika oksigen ni drop sampai 21%, maknanya kita tak tahu sejarah manusia 4,000 tahun hilang kan, daripada zaman Nabi Nuh sampai kepada Firaun Khufu. Firaun Khufu ada catatan orang dah besar macam kita dah. Okey. Jadi dinosaur tak boleh nak dapat adapt dengan oksigen yang ada. Sebab badan-badan besar, kan, oksigen drop, maka tak boleh. Jadi dinosaur semua mati. Kita Allah SWT jadikan kita jadi kita berevolusi ataupun kita jadi kecil macam badan kita sekarang ni. Okey. Sebab itu kalau kita lihat kan, bagaimana satu hari nanti wallahu alam tanda hari kiamat, binatang-binatang besar ni semua keluar balik. Kita dengar pasal Dajjal yang badannya besar. Kita dengar pasal Ya'jud dan Ma'jud. Kita akan dengar pasal Jasasah. Kita akan dengar pasal Dabah. Kan? Soalannya, adakah oksigen akan naik balik? Ataupun oksigen ni boleh naik balik pressure lah atau tekanan. Jadi so sekali maksudnya kita 21% dalam dekat atas darat ni dipanggil satu tekanan atau satu bar, kita panggil lah satu bar. Kalau jadi dua bar maknanya kita dah ada 42% oksigen kita. Sebab itu kenapa binatang-binatang besar akhir zaman nanti boleh keluar balik. Kita pelik tahu, Ya'jud Ma'jud keluar balik dan sebagainya. Kenapa? Macam mana boleh sesuai dengan keadaan tu? Ya, maksudnya itu yang kadang-kadang bila kita bincang mengenai gases, macam mana benda itu boleh naik balik, wallahu alam, macam-macam teori dan sebagainya. Tapi saya nak ceritanya macam mana keadaan kenapa Dajjal tak keluar sekarang lagi? Kan? Maksudnya, dan kenapa satu orang boleh hidup lama dengan kekurangan oksigen? Kenapa Nabi Isa AS diangkat naik ke langit yang kadar oksigennya agak rendah di satu tempat yang kita tak tahu, dalam hadis disebut langit kedua. Di manakah langit kedua? Wallahu alam. Jadi maksudnya sama juga akan diturunkan ke akhir zaman. Jadi mana nak ceritanya, kalau sudut sainsnya, bagaimana Dajjal tu kalau zaman Nabi Nuh AS masih hidup sampai sekarang, kenapa maknanya ada di dalam satu pulau, dalam satu gua, yang kadar dari sudut logik sainsnya, kadar oksigen tu agak rendah. Lepas tu boleh dikekalkan, maknanya dia boleh hidup, dan nanti akan keluar. So bagaimana keadaan akan keluar? Wallahu alam. Mungkin kadar oksigen naik tinggi dan sebagainya. Itu kalau bila saya bicara mengenai dengan kawan-kawan diving, bila kita bicara mengenai gases, mana gas, kita boleh tengok banyak cerita-cerita dalam Al-Quran, dan ada kaitan dengan macam mana manusia boleh hidup dengan gas yang berbeza. Zaman Nabi Sulaiman, pernah Nabi Sulaiman bertemu dengan satu orang yang berada di dasar laut, kan, selama 800 tahun. Oksigen kalau 21%, kita akan jadi tua. Kita perlukan oksigen tapi kita jadi tua. Apa gas dia breathing, apa gas dia dihirup sampai dia tak boleh jadi tua.
tentu ada mix gas dia yang Allah SWT saya tahu rahsia alam ini. Itu yang menarik. Jadi maknanya kewujudan Dajjal kalau disebut, adakah Dajjal itu telah wujud sejak dulu? Dan kalau telah wujud sejak dulu, bagaimana Nabi Nuh pernah menceritakan, mengingatkan kaumnya, Tamim Ad-Dari pernah bertemu, dan sekarang ni dah daripada Tamim Ad-Dari sampai kita sudah 1400 tahun. Kenapa dia boleh masih ada lagi? Itu jawapan paling tepat, wallahu alam bisawab. Tapi daripada apa yang boleh dikaji sebagai ilmu manusia Allah bagi, bagaimana keadaan gases yang ada dekat muka bumi ini sesuai dengan keadaan kita yang 21%. Kalau kita anda kata makin drop, sama ada kita, anak keturunan kita makin kecil, ataupun manusia akan habis. Itu kita risaukan tu. Okey Ustaz, kalau dilihatkan topik pada hari ini, para penonton sekalian ya, topik kita hari ini iaitu figura akhir zaman Dajjal Al-Masih. Cumanya mengapa digelar Al-Masih tu? Soalan daripada Masrifah Nur Jamain. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dajjal Al-Masih, adakah istilah yang bermaksud kejahatan yang akan dibawa pada hari kiamat kelak? Tentang perkataan Dajjal Al-Masih itu. Dan adakah ia dimutlakkan kepada orang yang sesat? Ataupun sosok yang memang namanya Dajjal Al-Masih? Silakan. Okey. Al-Masih ini gelaran kepada Dajjal. Dalam dunia ni ada 2 orang sahaja yang digelar Al-Masih. 2 sahaja? 2 sahaja. Satu, Nabi Isa AS. Nabi Isa Al-Masih. Yang keduanya Dajjal Al-Masih. Maknanya 2 orang. So, kita jangan pandai-pandai gelarkan diri kita Al-Masih. Sebab kita confirm bukan Nabi Isa. Mengaku pula ya. Maksudnya apa? Dajjal lah. Sebab 2 orang saja. Sama ada 2 tu. 2 saja yang bergelar Al-Masih. Okey. Al-Masih ni apa maksud dia? Al-Masih ni daripada masaha, maknanya menyentuh. Okey. Jadi sebenarnya Nabi Isa AS, mukjizat dia terletak di tangan dia. Sebab itu Nabi Isa AS, dia boleh mengubat orang sakit, boleh menurunkan hidangan daripada langit, boleh menghidupkan orang mati. Itu adalah mukjizat. Maknanya mukjizat dia terletak berada di tangannya. Sebab itu ketika orang maknanya Yahudi dan orang Rom tangkap Nabi Isa AS untuk dibunuh dia disalib ketika itu. Dia renggangkan tangan ini supaya tangan itu tidak bercantum. Sebab kalau bercantum dia boleh membuat sesuatu mukjizat. Okey. Jadi Al-Masih Dajjal tangannya di depan kan tu. Dikembangkan begitu. Selain daripada kaedah waktu itu begitu, kenapa tak dipancung saja? Kenapa tak dibakar saja? Sesuai sezaman dulu pun cara kan. Kenapa direnggang begitu? Selain daripada menyeksa tangannya itu supaya tidak bertemu. Jadi orang kedua yang digelar Al-Masih adalah Dajjal. Sebab apa? Sama juga. Tangannya itu ada kelebihan. Apa yang diberi kepada Nabi Isa ada pada Dajjal juga. Nabi Isa AS boleh menghidupkan orang mati, Dajjal boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa boleh menurunkan hidangan daripada langit, Dajjal boleh menurunkan hidangan daripada langit. Pun sama. Nabi Isa AS boleh mengubat sakit yang pelik-pelik, Dajjal juga dapat mengubat sakit yang pelik-pelik. Sebab itu, besok kalau Dajjal keluar, tidak ada manusia yang setanding dengan Dajjal sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi Isa AS. Jadi baru kena lawannya. Baru kena lawan. Jadi sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa idzal masih yaqtulul masih. Hanya Al-Masih sahaja yang akan dapat membunuh Al-Masih. Ataupun dalam konteks bahasa Melayu kita, apabila buku bertemu ruas. Iaitu ketika Dajjal Al-Masih dan juga Nabi Isa Al-Masih saja. Waktu itu manusia langsung tak boleh. Sebab kelebihan yang diberi kepada kedua-dua ini. Jadi Al-Masih itu gelarannya maksudnya yang menyapu. Sebab itu bila Dajjal ni keluar nanti, fitnah sangat besar. Maksudnya dia boleh menghidupkan orang mati, dia boleh mengubat dan cuba kita bayangkan fitnah iman ketika itu. Katakan dia bertemu dengan kita. Nauzubillah. Sebab tu nanti kita bincangkan ayat-ayat Quran bagaimana mengelak fitnah Dajjal. Umur kita 70 tahun. Katakanlah waktu tu. Lutut dah tak boleh berdiri. Pinggang tengah sakit. Dia datang, dia kata, "Wak, nak tak saya jadikan lutut sebiji macam umur 17 tahun?" Muda balik, boleh berlari balik. Main bola pun boleh. Nak tak awak? Dia katakan. Bolehlah. Okey, saya jadikan. Lutut orang muda balik, buat macam orang muda balik, macam gagah balik, sehat balik. Dengan tangannya je? Dengan tangan dia gitu. Okey, Wak, sekarang saya dah jadikan kaki ni semua. Okey, sekarang ni mengakulah
aku sebagai Tuhan. Oh, waktu tu bukan mudah tau. Apa nama ujian iman waktu Iman tu. kita. Kita bukan cerita, Dajjal kita kenal, kita lari. Bukan mudah. Bayangkan katakan, okey, makcik, apa makcik, muka nampak macam dah tua. Okey, saya jadikan makcik 17 tahun makcik. Muda balik. Makcik nak tak? Nak. Tanpa produk apa-apa. Tanpa produk apa-apa. Muda balik. Okey, makcik dah muda balik. Makcik ngaku saya sebagai Tuhan. Kalau tak ya waktu tu. Sebab itulah Nabi mengajarkan beberapa amalan yang kita kongsikan sekejap lagi. Macam mana cara kita nak mengelak dari fitnah Dajjal. Supaya dia tak dekat kat kita langsung. Sebab sekali kalau dia dekat dengan kita, bukan mudah benda itu untuk kita berhadapan dengan dia. Sebab fitnah dia sangat besar. Sebab itu dalam hadis banyak Nabi sebut mengenai fitnah paling terbesar Dajjal. Fitnah paling terbesar Dajjal. Nabi-Nabi terdahulu mengingatkan kaumnya. Hatta Nabi Nuh AS juga mengingatkan kaum yang Dajjal. Nabi tekankan, emphasizekan benda ini. Supaya kita ada kesedaran. Dan Nabi ajak amalan supaya jangan bertemu lah. Supaya Dajjal pun tak nak jumpa kita. Dajjal pun lari, maksudnya mengelak daripada kita. Sebab kalau jumpa, fitnah iman dia bukan sedikit dan bukan ringan. Saya cuba terbayang Ustaz, katakanlah kalau ada seorang itu buta, mungkin sepanjang hayatnya, tiba-tiba Dajjal boleh hidup, boleh elokkan semula. Ya. Allahu Akbar. Cuba bayangkan, okey, saya boleh elokkan balik apa sajalah penyakit apa semua. Okey, dah betul, okey. Percaya aku Tuhan. Waktu tu bukan mudah. Susah kalau ikut. Cuba boleh tak bayangkan apa yang kita nak apa? Adik nak apa? Dek, sedih, mak meninggal saya hidupkan balik. Okey, hidupkan balik mak. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut. Itu lagi besar ujian tu. Ya, bangun-bangun okey, mengaku tak saya Tuhan. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Fitnah Dajjal ni dia bukan kecil sebenarnya. Sebab tu kita ikuti bincang kita sampai akhir, kita dalam bab sampai amalan-amalan untuk mengelak fitnah Dajjal ni. Ya. Kita risau juga sebab sedangkan ajaran sesat pun ramai boleh terpedaya. Ini kan fitnah Dajjal. Ya, ajaran sesat tu baru mengaku-ngaku je. Mengaku saja. Saya mimpi ni, saya mimpi pun ramai orang ikut. Ini tangible, nampak, nak apa? Nak emas, nak apa? Nak hidangan di langit, nak apa? Sebut aja. Allahu Akbar. Okey Ustaz, kita nak tanya juga tentang ciri-ciri ni. Soalan daripada Al-Shal di Facebook ni, beliau nak tahu, Assalamualaikum Ustaz Zadai. Waalaikumsalam. Apakah ciri-ciri utama karakter yang perlu diketahui yang ada pada Dajjal? Kita tengok, kita tahu dah. Nampaknya Dajjal dah keluar. Yang tentunya akan mengelirukan manusia tu tugasnya. Selain diketahui, ia akan menggunakan kuda putih yang setiap langkahnya sebatu satu. Maksudnya cepatlah perjalanannya. Makan api, menghembus asap, terbang atas tanah. Adakah ini benar? Dan menyeberang lautan dengan tangkas. Kemudian yang kedua, adakah tulisan kafir yang timbul di dahi Dajjal Al-Masih itu hanya untuk orang-orang Muslim sahaja yang nampak dan dapat membacanya? Okey. Kita balik kepada sebelum kita cerita ciri-ciri secara lebih detail, balik kepada apa yang saya sebut sebelum ini. Daripada hadis Nabi SAW, daripada ciri-ciri yang Tamim Ad-Dari cerita badannya besar. Jadi beberapa ahli muhaddithin atau ahli hadis mereka menyatakan bahawa Dajjal adalah umat Nabi Nuh AS. So kita dah cerita dah bagaimana dia boleh hidup, macam mana boleh hidup lama. Kadar oksigen yang Allah rendahkan. Sebab tu akhir zaman kenapa binatang-binatang besar boleh keluar balik. Kenapa binatang besar yang kita tak pernah jumpa, Ya'juj dan Ma'juj, Dabah, Dajjal sendiri akan keluar balik. Mungkinkah kadar oksigen akan jadi tinggi balik seperti mana pernah dulu satu ketika dulu? Okey, Allah saja yang mengetahui. Okey, kita cerita balik zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ni turun dengan ilmu dan juga memori syurga. Betul. Dia pernah ada di syurga. Syurga tu sangat canggih sebenarnya. Betul. Minta apa saja dapat. Apa saja dapat. Okey. Macam gini lah. Da'i Hadari pernah pergi negara Eropah tak? Alhamdulillah. Mana antara dia? Yang saya pernah sampai Bulgaria. Okey. Kemudian beberapa tempat lain antaranya Macedonia, Balkan lah. Balkan kan? Okey. Cantik tak sana? Sangat cantik. Okay. Bila Da'i Hadari balik ke Malaysia, Da'i Hadari ada memori sana. Betul. Jadi bila dekat Malaysia, pengalaman Da'i Hadari mungkin melihat keadaan sana cantik, mungkin dekorasi rumah, mungkin cantik. Kita akan terbawa-bawa. Betul. Okey. Nabi Adam AS turun dengan dua benda. Satu ilmu, yang keduanya memori syurga. Sebab itu Nabi Adam AS turun bukan macam mana yang orang putih Mak Saleh kata orang gua dan sebagainya, tidak. Jadi maknanya dia membangunkan ilmu dan memori syurga. Dia ada satu pengalaman yang dibangunkan. Jadi sebenarnya daripada Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Nuh AS, satu teknologi yang tinggi sebenarnya. Okey,
Tetapi oleh kerana kaum sombong sangat, maka Allah Subhanahu Wa Taala macam reset baliklah teknologi. Saya suka bahaskan benda ini menurut Al-Quran juga. Cuba kita tengok sekarang surah Hud. Surah Hud ayat 42. Surah Hud ayat 42, bagaimana Allah ceritakan kisah Nabi Nuh AS. Allah SWT sebut bagaimana ketika banjir mulai naik, dan Nabi Nuh AS sudah berada di kapal, wahya tajri bihim fi maujikal jibal. Dia berada di tengah lautan yang dia punya ombak seperti gunung. Dan Nabi Nuh AS, wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi mu'zilin ya bunayya arkab ma'ana. Dia menyeru anak dia yang anak dia fi mu'zilin, di tempat terpencil. Okey, dak hari. Kita di sini di studio Ya. Kita memekik dekat dekat jaga sana, tak dengar tau. Betul. Tak dengar pun. Tapi kita bercakap di sini daripada Brunei, daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Johor, daripada Kelantan, daripada Perlis, boleh dengar. Kenapa? Teknologi. Surah Hud ayat 42, Allah bagi hint. Sebenarnya teknologi berada zaman Nabi Nuh AS. Sudah ada. Dia manggil anak dia dekat dengan satu ombak yang sebesar gunung. Anak dia fi mu'zilin, tapi anak dia boleh dengar. Sebab itu apa yang dicatat oleh Firaun Khufu, dalam piramid dia ada helikopter, ada kapal terbang, maknanya kisah teknologi sebelum dia yang dia pun tak mampu nak buat. Jadi daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh AS adalah 1,600 tahun. 1,600 tahun. Okey. Orang kedua yang dibagi ilmu yang hebat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Al-Quran tu sendiri. Dalam Al-Quran ada 500 lebih ayat sains. Semua tak ada nafi. Sains yang berada di barat adalah hasil daripada sains daripada Islam. Al-Quran. Daripada Al-Quran. Al-Khawarizmi. Maknanya dengan ilmu matematik dia. Ibnu Sina. Ilmu perubatan dia. Yeah. Apa lagi? Al-Batani. Dengan ilmu tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Okey. Daripada zaman Nabi SAW sampai kepada zaman Nabi kita adalah 1,400 tahun. Betul. Kalau kita dah 1,400 tahun, dah canggih macam ni. Kita boleh tengok TV, kita boleh tengok ni, ada telefon, ada apa semua. Betul. Kalau kita nak tahu apa yang ada pada zaman Nabi Nuh AS, lagi 200 tahun. Sebab Nabi Adam sampai Nabi Nuh 1,600 tahun. Itulah teknologi yang ada. Sebab itu, kenapa Dajjal ketika dia bangkit balik, dia tak heran teknologi kita ni. Seolah macam bahasa kitab ni sihir. Kalau bahasa modennya, teknologi yang ada ketika itu pada dia. Yang sangat maju. Sebab tu dia boleh buat apa saja. Dan dia tak respect ini. Sebab tu saya suka melihat pembacaan surah Kahfi bukan saja di sudut getaran ataupun letupan-letupan bahasa itu. Tapi apakah rahsia di sebalik surah Kahfi itu? Yang sampai Dajjal tak berani nak dekat bagi orang yang membaca surah Kahfi. 1 sampai ayat 10. Dan juga 2 ayat akhir. Bukan saja dari sudut bacaan getaran-getaran ditakuti Dajjal, tapi apa rahsia dia? Kita tunggu ulama-ulama kita, Allah akan buka ilmu ni yang sampai boleh menggerunkan Dajjal sebenarnya. Jadi maksudnya ciri-ciri Dajjal adalah dia menipu orang dengan sihirnya. Tapi saya suka untuk menamakan dia sebagai satu teknologi yang tak ada kat zaman kita. Sekarang ni kita nak pergi US. Nak pergi US, bayangkan nak pergi US, sini pergi ke US naik kapal terbang lebih kurang 30 jam ke atas lah. Lebih kurang. Elon Musk sedang membuat satu orang terkaya di dunia kan, sedang membuat satu macam tempat transit dekat angkasa. Katakan kita daripada Malaysia besok naik di tengah kaji, naik transit dekat angkasa ni, bumi kan berpusing. Turun balik 3 jam 4 jam sampai US. Kan? Maknanya itu pun manusia telah mula explore sekarang. Macam mana kita lihat dalam hadis, dia boleh melenting satu saat sampai ke timur barat. Maknanya ada satu teknologi yang lebih lagi yang pling pop sampai sana terus. Yang manusia sekarang ni, kita pun 1,400 tahun pun dah canggih macam ini. Bayangkan kita-kita. Sebab itu kenapa dalam nabi-nabi dia ada ulul azmi. Ulul azmi ni mana orang yang hebat dakwah dia. Ada 5 orang ulul azmi. 4 orang daripadanya adalah lawan satu tokoh. Okey. Nabi Musa lawan Firaun, Nabi Ibrahim lawan Namrud. Okey, siapa lagi ulul azmi? Nabi Isa alaihissalam lawan Herod the Great. Kemudian ulul azmi lagi Nabi Musa alaihissalam lawan Firaun.
Nabi Nuh alaihissalam ulul azmi. Siapa tokoh yang dilawan? Satu kaum yang sangat sombong. Sampai tak perlukan Tuhan. Apa kau Nuh naik kapal? Kita dah ada canggih kemajuan. Kenapa kau Nuh ni? Kenapa ulul azmi? Nuh adalah satu-satunya Nabi yang tak lawan dengan tokoh. Tapi lawan dengan satu kaum. Satu kaum yang sombong yang kemudian Allah hapuskan. Macam mereka tak perlukan Tuhan. Bayangkan dari kita 1400 tahun teknologi macam begini pun ada orang yang tak perlukan Tuhan. Orang etis, orang sombong. Boleh bayang tak apa yang berlaku zaman Nabi Nuh AS? Kesombongan kaum dia waktu tu. Kalau dia sombong yang sekadar seperti mana orang putih gambarkan memburu pakai tombak, apa tak sombong sangat memburu pakai tombak? Tombak kan? Je pun. Tombak je pun. Tapi kenapa macam ni mereka terlalu sombong sampai memang tak perlukan Tuhan? Kerana teknologi yang maju. Ya, apa yang berlaku zaman sekarang? Sebab itu apa yang berlaku zaman sekarang disebut sebagai jahiliah kedua kan. Apa yang pernah berlaku pada Nabi-Nabi yang terdahulu. Itu pun kita sombong. Baru 1400 tahun kita sombong. Bayangkan zaman dulu punya dah 1600 tahun pergerakan teknologi itu kan. Allah. Sebab itu antara ciri-ciri dia memang dia berlompat terus sekelip mata. Dia boleh pergi berpindah tempat ke tempat dan dekat dahi dia ada tulis kafar. Kafir yang semua orang boleh lihat. Tak kisah orang Islam ke orang semua orang boleh lihat. Tapi value perkataan itu adakah orang faham kafir tu apa waktu tu? Takut-takut orang tak heran. Orang tak heran. Kafir apa ni? What is kafir? Kafir apa tu? Macam soalan macam tu kan. Contoh macam saya pernah train diving ni dalam public safety diving dekat Georgia, dekat US Georgia US tu dekat dengan Fort Benning. Fort Benning ni tempat tentera kat sana Diorang ada patch infidel. Infidel tu mana kafir. Infidel eat pork. Dia letak infidel. Mana tentera dia ada pakai infidel, mana kafir. Infidel tu kafir atau kafir yang makan khinzir. Okey. Al-kafir yakulun al-khinzir. Patch dia tu. So peduli apa? Jadi masalah dia walaupun ada tertulis kafir di dahinya, ketika itu adakah orang mengambil peduli perkataan itu? Ataupun orang cakap kafir, okey, biasa orang tak peduli, akhirnya orang mengikut Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Itu satu ujian sangat besar. Saya risau sebab Ustaz, memang benar ada yang golongan etis terutamanya sudah mula menolak agama, fahaman agama, bahkan menolak Islam hanya kerana mereka rasakan kita berasal dari ilmu sains. Tak relevan agama kata mereka. Na'udzubillah min zalik. Baik, Ustaz, di Facebook, Saziatul Siddiq ni tanya soalan lah. Ini mungkin jangkaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana dalam menetapkan penetapan waktu solat bagi yang ingin mendirikan solat ketika kemunculan Dajjal yang sehari itu umpama setahun? Ataupun mungkin adakah itu gambaran saja? Bagaimanakah penetapan waktu solat ketika itu? Silakan Ustaz. Okey, kalau ikut maknanya sehari seperti setahun boleh dibaca dalam dua keadaan. Satu keadaan iaitu sengsaranya. Contohlah kan, saya pernah jumpa kan. Ya. Kak, wah, bahagia Kak kahwin. Dah pun dah kahwin. Berapa tahun kahwin tak? Dah 50,000 tahun, Ustaz. 50,000 tahun kahwin. Uyo. Apa maksud tu, bahagia ke ataupun apa? Maknanya ada orang yang merasakan perkahwinan 5 tahun, 50,000 tahun. Macam 50,000 tahun kahwin, Ustaz kan. Jadi kadang-kadang ada benda-benda yang kita berada dalam keadaan sengsara tu, kita rasa sehari tu panjang. Bilalah panjangnya sehari tu kan. Okay? Jadi maknanya ketika sengsara Dajjal tu memang manusia tengah susah, ujian iman dan sebagainya. Ketika itu orang akan rasa sehari macam setahun. Itu tak yang pertama. Kalau sekalipun secara zahirnya hadis itu satu hari macam setahun macam mana ditanya, ketika itu solat macam mana? Okey, sama dengan masalah fiqh, kalau orang sembahyang dekat kutub utara, kutub selatan yang 6 bulan siang, 6 bulan malam. Habis puasa macam mana 6 bulan? Ya, betul. Hijau muka 6 bulan puasa kan. Jadi maknanya diambil waktu kebiasaan. Saat itu pun sama juga orang pergi naik ke bulan. Betul. Okay, macam mana waktu sembahyang dia? Diambil waktu di mana dia bertolak. Berlepas. Mana ada perbahasan fiqh lah. Yang akan insya-Allah diselesaikan lebih lanjut oleh para ahli fatwa kita kalau benda itu berlaku nanti insya-Allah. Baiklah Ustaz. Kita nak tahu jugalah berkaitan dengan apa yang diriwayatkan, bagaimana keadaan pengikut-pengikut ataupun manusia ketika itu yang mudah sangat terpedaya dengan Al-Masih Ad-Dajjal, dan mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak kongsikan. Silakan. Okey.
Sebab itu kita tak bertemu dengan fitnah itu. Nauzubillah. Sebab itu dalam hadis yang disebut al-fitnatun naimah. Fitnah itu tidur. Ya. La'anallahu man aiqadhaha. Maknanya laknat Allah bagi orang yang mengejutkannya. Okey. Jadi benda-benda fitnah ni jangan diminta. Fitnah ni, apa maksud fitnah? Fitnah ni daripada perkataan fatana. Fatana ni mentarikkan. Ada orang nama Fatin kat sini. Fatin tu maknanya orang tarikkan. Kalau Fatin dengan ta, orang bijaksana. Fatin maknanya ada tarikan. Yeah. Jadi fitnah ni adalah tarikan. Apa yang difitnah antaranya adalah perempuan. Contohnya kan. Sebab perempuan dia ada tarikan dia. Orang perempuan rosak kereta kat tengah jalan. Ya. Tak payah ditahan-tahan ada orang berhenti. Betul. Orang lelaki belum tentu lagi. Tunggu daripada tengah hari sampai petang. Sampai malam. Tak ada orang tolong. Okey. Antara yang ada fitnah adalah dunia. Yeah. Dia ada tarikan dia. Antara yang ada fitnah adalah Dajjal. Sebab tu ada fitnah Dajjal. Dan fitnah Dajjal paling terbesar. Sebab itu pertama sekali kita jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita, ingatkan hadis-hadis ini. Dan saya suka untuk mengimpankan benda sunnah. 3 benda sunnah: berenang, memanah, berkuda. Dia bukan saja aktiviti sukan menyihatkan badan. Tapi ada kaitan. Kita buat tu ingat Nabi. Dia kena ada benda yang kita bounding dengan satu benda, dengan Allah dan juga Rasul. Sebab ketika contoh gini lah, saya banyak jumpa kan. Orang pergi belajar luar negara, orang pergi jauh daripada keluarga dia, saya kata, macam mana awak boleh jaga diri awak? Oh, saya teringat pesanan mak saya. Saya kalau nak buat jahat kan, teringat kesian mak kat kampung. Dia teringat benda itu. Jadi ketika itu, kita kena ada bonding yang kita dapat dengan Nabi. Antaranya kaitkan kita dengan Nabi. Antaranya adalah sunah-sunah Nabi. Dan benda yang sekarang lah, yang aktiviti bergerak untuk anak muda kan. Memanah, berkuda, berenang, dia kita sambil kita buat benda tu dan kita sihat, kita ada rasa, oh aku mengamalkan sunnah Nabi. Jadi maknanya ketika itu kena banyak ingat Allah, ingat Nabi, ingat Allah, ingat Nabi, ingat Allah, ingat Nabi. Dan surah Al-Kahfi sendiri adalah surah berkata keimanan, yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sekali datang depan mata, nauzubillah, jangan minta jumpa lah. Biarlah dia tak datang kat kita. Sebab belum tentu kita lepas tau. Dengan fitnah dia yang sangat besar tu. Betul. Macam mana orang boleh jadi teruja mengikut dia bila tidak ingat Allah dan juga Rasul. Saya teringat ada pesanan ulama menyatakan apabila tibanya Dajjal itu, maka ikatlah isteri dan anak kamu. Nak menunjukkan betapa besarnya fitnah Dajjal tu. Allahu Akbar. Auzubillahi min zalik. Baiklah Ustaz. Dikabarkan tadi Ustaz ada nak bercerita sesuatu tentang bagaimana tanda-tanda Dajjal itu akan keluar, Ustaz. Okey. Kita cerita mengenai kisah hadis Tamim Ad-Dari. Okey, Tamim Ad-Dari ni satu golongan sahabat. Kita pernah cerita tanya Ustaz sebelum ni. Kita ulang balik. Satu orang sahabat yang nelayan. Madinah ada laut ke? Ada 200 km daripada Madinah kurang lebih, ada satu tempat bernama Yambuk. Yambuk ni laut. Saya kalau bawa pergi umrah, Jumaat semua selesai, saya akan ambil taksi, siapa-siapa nak diving, saya bawa, kalau kat Madinah dekat Yambuk. Kalau dekat Mekah dekat Jeddah. Pergi diving Jadi maknanya bermula di situ. Dia berlayar turun ke arah selatan, maknanya ke bawah. Okey, nak senang faham. Semenanjung Tanah Melayu macam semenanjung Tanah Arab macam semenanjung Tanah Melayu kedudukannya. Tak senang faham kan? Mekah ni adalah Kuala Lumpur. Kedah ni macam Madinah lah ke atas. So jadi maknanya daripada Kedah tu dia turun ke bawah ke Johor di mana turun ke bawah ke Yaman menuju heading dia ke arah timur. Timur ni kemudian dia lost, dia hilang arah dia selama 30 hari di lautan, terdampar di pulau. Okey. Kalau kita heading 30 hari ke timur, tempat yang banyak pulau, 2 tempat saja. Sama ada Maldives ataupun bahagian-bahagian kita, kepulauan kita. Wallahu alam. Di mana? Sebab tak nampak lagi kepulauan tempat lain heading sebelah ke timur. Sebelah timur yang banyak pulau Maldives ataupun belah-belah kita ni. Belah Nusantara lah. Wallahu alam. Dan hadis pun Nabi sebut Dajjal tu akan keluar daripada timur. Wallahu alam. Jadi maknanya ketika Tamim Ad-Dari bertemu terdampar di pulau, dia lega. Tengah lautan, tak jumpa apa darat. Saya pernah diving yang boat lost. Heading tak tahu ke mana, nak balik ke Pulau Tioman. Hati-hati dudak-dudak juga dengan boat minyak dan nak habis. Tamim Ad-Dari itulah perasaan dia. Macam mana bekaran air nak habis, tiba-tiba terdampar kat pulau. Lega rasa.
Sampai di pulau tu, dia bertemu dengan satu binatang dipanggil jasasah. Jasasah ni berbulu, tidak tahu mana ekor dan mana kepala. Tiba-tiba jasasah ni bangun dan jasasah ni beritahu Tamim Ad-Dari, "Oi, ada orang macam kau tapi besar, ada kat gua tu sana tu. Kau pergi kau jumpa." Maka dia pun dengan 30 orang kawan dia ni, sebab tu perjalanan Tamim Ad-Dari dipanggil The Journey of Thirties. Perjalanan 30 orang Dan sampai di sana bertemu satu orang diikat di rantai, orangnya besar, sebab tu saya kata dia adalah umat Nabi Nuh AS. Umatnya badannya besar, dia bertanya 4 soalan. Yang pertama soalan dia kata, "Okey, kau daripada mana?" "Okey, aku dari tanah Arab," dan sebagainya. "Okey, adakah kurma di Bisan telah ada?" Kita lagi 30 saat kita tengok klip dia, kurma di Bisan Di Bisan. Bisan ni adalah tempat yang banyak, Bisan ni antara Jerusalem ke Nazareth. Dia banyak tempat air mineral. Memang subur. Maka Dajjal kata apa? Nanti dia akan, pokok-pokok kurma akan kering, tak tumbuh dah. Tak akan ada pokok lagi. Cuba kita tengok klip di Bisan. Maknanya air mata Bisan, ataupun dia panggil Bit Syi'an. Dalam bahasa Hebrew. Hebrew dia Bit Syi'an. Ni tengok ni. Bit Syi'an ataupun Bisan, utara Palestin. Okey, kalau kita tengok di sini, dia memang banyak, di Bisan ni banyak tempat air mineral. Kita perasan tak apa satu kisah bagaimana kisah dalam Quran Jalut dan Talut. Betul. Kan Jalut dan Talut naik bukit, turun bukit nak lawan Jalut ni, Talut ni kan. Tiba-tiba sampai ke satu tempat air, maka Jalut kata jangan minum kecuali satu tegukkan tapak tangan kan. Maknanya itu di mana? Di Bisan. Dan tengok, start dah mula kering. Kawasan di Bisan sudah mula kering Dulu penuh dengan pokok-pokok. Okey, dan Dajjal kata, bagaimana keadaan di Bisan? Adakah kurmanya telah berbuah? Ya. Nanti dia tidak akan berbuah lagi. Kata Dajjal. Dan sekarang di Bisan sudah mula pelan-pelan pokok sudah tidak berbuah. Baik. Okey, itu soalan pertama. Maknanya Dajjal tanya kepada Tamim Ad-Dari. Okey, soalan kedua. Mungkin sebelum kita berarti kita soalan kedua. Dajjal bertanyakan mengenai Tasik Galili. Saya pernah sampai tu. Ya. Siapa yang pernah pergi Palestin biasa dia akan sampai. Tasik Galili ni dia dipanggil Buhairah Al-Jalil. Galili ni bahasa orang putih atau bahasa Hebrew lah. Galili, Jalil, Al-Jalil. Buhairah ni maknanya Tasik Galili. Okey, dekat Tasik Galili ni banyak kisah. Kan kita baca Quran kisah manusia ditukar jadi monyet. Dekat situ. Maksudnya di Tasik Galili itu juga. Tasik Galili ni, dan Dajjal tanya, adakah dia masih berair? Ya, Tasik Galili itu masih berair. Dajjal kata apa? Nanti dia akan kering. Dan sekarang Tasik Galili, saya diver, kita tahulah kedalaman air. Tasik Galili dalam sekarang ni lebih kurang dalam 50 meter lah dalam. Setiap tahun secara konsisten sekarang ni surut 1 meter, 1 meter. Surut 1 meter. Kalau konsisten 1 meter, maksimum 50 tahun, dengan 50 meter kan, akan kering. Jom kita tengok klip mengenai Tasik Galili. Kita bawa penonton-penonton pergi ke sana. Okey, ini Tasik Galili. Ini adalah dulu penuh dengan air. Tasik ini penuh dengan air. Ini laluan, bayangkan ini laluan untuk pergi ke bot. Kanan kiri ni, ini pokok gharqad belah kiri. Baik. Pokok gharqad dengan dalam hadis Nabi sebut gharqad ni besok yang akan Yahudi tanam banyak tu kan. Itu tadi pokok gharqad. Ini penuh dengan air ni. Sepatutnya dulu penuh dengan air. Penuh dengan air sebab ini tempat bot sebenarnya. Okey. Kalau nampak tak? Sekarang ni dah sampai ke depan dah. Batuan tu kan sepatutnya ada di tepi-tepian. Ya, tepi-tepian Tasik tu. Secara konsisten 1 tahun 1 meter turun. Kalau terus turun, maknanya 50 tahun lagi Tasik ni akan kering. Ini Tasik Galili. Maksudnya kalau biasa orang ke sana, orang akan naik replika bot zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Tasik Galili. Tasik Galili maknanya menjadi sumber air yang besar bagi negara Palestin. Dan maksudnya surut. Bayangkan, Dajjal tanya mengenai Tasik Galili. Tasik Galili adakah masih berair? Ya. Dajjal kata nanti dia akan kering. Okey. Soalan yang ketiga tentang air mata Az-Zughar. Air mata Az-Zughar ni tak banyak kisah dia, tapi adakah penduduknya masih gunakan? Ya, masih gunakan. Dia mata air yang sekitar di Palestin. Sekarang juga. adakah masih ada, Ustaz? Ada lagi. Tapi tak diceritakan apa jadi. Dan soalan yang keempat ditanyakan mengenai Nabi SAW. Ada tak satu orang yang dia dapat wahyu tapi ciri-cirinya ummi, dia tak boleh membaca. Ummi. Oh, ada. Waktu tu Tamim Ad-Dari belum Islam.
Tamim Ad-Dari dia adalah berpegang kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam ataupun dipanggil Nasrani. Nasrani lah. Nasrani. Okey, perkataan Nasrani atau merujuk pada orang Kristian berasal daripada Nazares. Kalau kita pernah baca buku-buku orang putih, kita akan jumpa Jesus of Nazareth. Betul. Nabi Isa daripada Nazares. Nazares ni dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah. Sebab itu orang Nasrani, orang yang berpegang kepada Nabi Isa dipanggil orang Nasrani, mana orang-orang yang berasal daripada Nazares. Okey. So ini maknanya Dajjal ini maksudnya Rasulullah. Okey, Nabi SAW bertanya pasal Rasulullah, ada tak orang yang ummi ni ataupun orang dia mendapat wahyu dan dia mengatakan Nabi dia tak boleh baca? Oh, ada. Adakah dia berpindah kepada Yathrib daripada Mekah? Maksudnya Mekah di Kuala Lumpur, tak salah faham? Berpindah ke Kedah. Maksudnya berpindah ke atas. Adakah dia berpindah ke Yathrib? Ya, dia dah berpindah ke Yathrib. Adakah Tamim Ad-Dari pun dari sana? Daripada sana. Kan? Okey, Dajjal tanya lagi, adakah kaumnya menerima atau menolaknya? Menolaknya. Okey. Kenapa Dajjal bertanya demikian? Okey. Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi buat satu perjanjian. Semua orang-orang Madinah mesti protek Madinah. 2 hijrah berlaku peperangan Badar. Betul. Ketika peperangan Badar, orang Yahudi Bani Qainuqa mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW. Ya. Jadi balik perang Badar, Nabi pun kita kena kepung. Mana kenapa Bani Qainuqa ni macam nak mengkhianati kita? Kan? Jadi Nabi SAW bawa dengan sahabat, ketika itu tak ramai sangat lagi, kepung Bani Qainuqa. Dan tiba-tiba Bani Qainuqa menjadi sombong. Tak apa, kita akan lawan Muhammad, kita akan habiskan dia. Kan? Lebih kurang dalam 2 minggu Nabi SAW mana kepung Bani Qainuqa, tiba-tiba dia rasa takut sendiri. Akhirnya dia kata apa? Okey Muhammad, kita nak menyerahlah. Okey, so jangan serang kami nak menyerah. Sebenarnya kami memang silap, kami ada simpan satu rahsia. Bila sebut rahsia, kejap lagi Ustaz. Tadi Ustaz ada nak ceritakan tentang rahsia. Okay. Apa rahsia tu Ustaz ketika Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal tu? Kita recap balik. Baik. Ketika Tamim Ad-Dari bertemu Dajjal, dia bertanya mengenai beberapa soalan. Antaranya mengenai bit Syi'an ataupun Bisan. Yeah. Bisan tu berada di Palestin. Kita dah kongsikan video tadi. Pokok kormanya memang subur, nanti akan tidak berbuah, kata Dajjal. Kemudian keduanya Tasik Galili. Tasik Galili itu akan surut air dia. Dan yang ketiga mengenai air mata Zuhar. Dan yang keempatnya mengenai ada tak satu orang yang telah menerima wahyu dan bagaimana keadaan kaumnya menentang. Okey. Dan bagaimana keadaan dia berhijrah, adakah dia telah berhijrah ke Yathrib? Ia telah berhijrah ke Yathrib dan orang Arab mula mentaati dia. Jadi maknanya, kalau macam tu, maknanya beruntung orang mentaati dia. Okey. Jadi kita balik kepada kisah bagaimana ketika Nabi selepas peperangan Badar, orang Bani Qainuqa ni, dia mengkhianati perjanjian Madinah. Maka Nabi kepung dia. Tiba-tiba dia menjadi sombong, tak apa kita lawan Muhammad ni kan. Tapi tiba-tiba lepas kepungan tu, dia rasa takut sikit. Dia kata, okey Rasul, jangan apa-apakan kami sebenarnya ada satu rahsia. Rahsia. So, apa dia? Sebenarnya kami memegang 3 bilah pedang daripada nabi-nabi terdahulu. Okay? 1 pedang daripada Nabi Ibrahim AS, 2 pedang daripada Nabi Daud AS. Okay. 1 pedang daripada Nabi Ibrahim namanya Al-Qul'a. Al-Qul'a ni pedang yang Nabi Ibrahim gunakan. Okay. Yang keduanya iaitu Al-Hataf dan Al-Battar. Okey, 2 pedang ni dibuat oleh Nabi Daud. Nabi Daud kita tahu, Nabi Daud kelebihan dia boleh melunakkan besi. Sebab zaman itu perpindahan Bronze Age ke Iron Age. Maknanya besi baru ditemui dan sesuai dengan keadaan ketika itu Allah kurniakan kepada Nabi Daud AS, dia boleh menempa besi dengan tangannya. Okey, siapa yang biasa dengan ilmu metallurgi? Ilmu metallurgi ni ilmu besi Besi ni kalau anda kata kita nak supaya dia lembut, mudah dibentuk, dia kena dipanaskan sehingga 750 darjah Celsius. Takat lebur. Lebur 1500 kena lebur tu. Maknanya untuk bentukkan. Bayangkan kalau dalam keadaan ketika Nabi Daud tangannya boleh menjadi panas sepanas itu sehingga boleh melenturkan besi. Itu mukjizat
kita takkan ada tangan macam tu kan. Takkan ada. Kena exhaust motor pun menangis. Okey. So jadi maknanya ada 3 pedang, satu Al-Qul'ah, satu Al-Hataf dan satu lagi Al-Batar. Dan Al-Batar ni dibentuk Nabi Daud AS. Okey, timeline ni bila? Nabi Ibrahim ni 1800 tahun sebelum Masihi. Nabi Daud ni 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi. Memang kalau 3000 tahun perpindahan zaman Bronze Age ke Iron Age, Okey. Jadi Nabi Daud AS menempa Al-Batar dengan tangannya, dan dalam dekat pedang Al-Batar ni juga dipanggil sebagai maknanya pedang Nabi, kerana terdapat beberapa nama Nabi-Nabi. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya orang Bani Kainuqa, orang Yahudi Bani Kainuqa tahu dah pedang tu perlu diserahkan. 3 pedang ni dia kena diserahkan kepada Nabi akhir zaman. Dia pegang amanah pedang ni. Orang lain tak tahu. Jadi maknanya dia kena serahkan Nabi akhir zaman. Apabila Nabi SAW maknanya dilantik menjadi Rasul, dia kata, bukan. Kita nak Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel juga. Mereka nak Bani Israel. Sebab tu mereka tak serahkan. Tapi ketika dikepung, Nabi pun tak tahu banyak pedang ni. Maka pedang ini diberikan kepada Nabi SAW. Dan mengikut beberapa pandang ahli sirah, pedang Al-Batar ini pedang yang akan digunakan oleh Nabi Isa AS nanti untuk membunuh Dajjal. Dalam hadis Nabi SAW sebut, Yuqtalu Dajjal bibabil Lut. Dajjal akan dibunuh di pintu kota Lut. Kota Lut ni 15 km daripada Tel Aviv. Dan orang Yahudi buat pengkalan tentera dekat sekitar Lut itu. Nanti kita cerita sikit mana orang Yahudi, tapi kita tengok klip. Ada klip lagi? Ada klip lagi. Bagaimana keadaan kota Lut dan di mana Dajjal dibunuh. Kota Lut ni dia ada dua pintu, satu pintu barat, satu pintu timur. Mana satu? Pintu barat atau pintu timur? Kita tengok klip kita. Mungkin kita boleh tengok sama-sama bagaimana klip ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Kota Lut sekarang, dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyatakan bahawa yuqtalud Dajjal bi babin Lut. Dajjal akan dibunuh di pintu Kota Lut. Jadi pintu Kota Lut ni dia ada 2 bahagian, satu pintu bahagian barat dan satu lagi di pintu di bahagian timur. Jadi sebahagian ahli tafsir hadis menyatakan bahawa tempat Dajjal tu dibunuh adalah di pintu bahagian timur. Wallahu alam. Tapi yang pastinya di akhir zaman nanti maka akan keluarlah satu tokoh yang mengajak orang menyembah syaitan, iaitu Dajjal laknatullah, dan Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa AS yang membawa menjaga manusia untuk bertauhid ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang hebatnya, Nabi telah memberi isyarat bahawa ia akan dibunuh di pintu Kota Lut. Okey, gambar ketika Ustaz berada di situ, itu adalah pintu gerbangnya? Pintu gerbang Kota Lut bahagian timur. Kota Lut ni ada 2 pintu gerbang, satu bahagian barat, satu bahagian timur. Itu pintu bahagian timur. Seperti mana yang disebut Nabi SAW, Dajjal akan dibunuh di situ. Di mana pedang Al-Batar tu wallahu alam, tapi secara official dia, secara rasmi dia, sebab barang Nabi last kali berada di tangan Khalifah akhir sekali Khalifah Utsmaniyah, maknanya dipadam dari sejarah pada tahun 1924. Di barang Nabi banyak berada di Museum Topkapi di Istanbul. Turki. Jadi kalau secara rasmi dia, pedang Al-Batar tu berada di Museum Topkapi, tapi adakah itu yang betul ataupun tidak, wallahu alam. Ada 3 bilah pedang yang disembunyikan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ni nak biar Nabi akhir zaman tu lahir daripada Bani Israel. Sebab lepas mereka bunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa diangkat ke langit pada kurun pertama Masihi, mereka tunggu tak ada Nabi diutuskan kepada kaum mereka. Akhirnya mereka yakin sangat bahawa Nabi akhir zaman akan lahir di satu tempat bernama Tihamah. Nabi Isa kata Tihamah. Tihamah ni tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar. Akhirnya mereka yakin sangat tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar ini ada di Yathrib. Mereka berpindah beramai-ramai ke Yathrib. Yathrib itu sekarang Madinah. Dan kenapa orang Yahudi berada di Madinah? Sebab mereka berpindah beranak penak di situ, supaya biarlah Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel juga. Tapi rupanya Tihamah tu Allah kena ke Mekah rupanya. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Tidak berpecah belah ahli kitab itu melainkan ketika Nabi datang membawa tanda-tanda kenabian.
Jadi ahli kitab sebagian beriman, sebagian kata tak, kita nak ada berbani Israel juga. Sebab Nabi lahir pada tahun 570 Masihi. Dapat wahyu 610 Masihi. Maknanya 600 tahun mereka menunggu. Beranak penak berada di situ. Setiap bayi dilahirkan, dicek ada tak tanda kenabian. Tiba-tiba bukan Bani Israel. Menunggu Nabi terakhir. Nabi terakhir. Dan mereka memegang amanah pedang tu tadi. Dan mereka sebagai ulama sirah, pedang Abatar itulah yang akan digunakan oleh Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal di Babum Lut. Wallahualam. Allahu Akbar. Saya seronok pula bila kita dapat rentetan cerita satu demi satu tu. Tapi saya yakin ada lagi yang kita akan tanyakan kepada Ustaz, terutamanya ada soalan daripada para penonton kita. Cuma kita akan rehat seketika, Ustaz. Kepada anda semua, kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Di mana saja anda berada, para penonton sekalian, alhamdulillah hari ini satu topik yang sangat besar, satu topik yang sangat saya yakin ramai teruja untuk dapatkan maklumat dan juga info serta ilmu berkaitan dengan topik hari ini, akidah figura akhir zaman Dajjal Al-Masih. Jadi saya yakin banyak juga yang terjawab soalan-soalan ini, dan alhamdulillah Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin bersama dengan kita. Baiklah Ustaz, ada soalan yang saya yakin kita perlu raikan juga. Mazni Hassan di Facebook ni katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Zainal. Waalaikumsalam. Ke mana saja Dajjal pergi, pasti dia akan membawa dua benda, iaitu api yang menyala-nyala dan sungai yang mengalir. Dan Nabi SAW berpesan, jika diberi pilihan antara keduanya, maka pilihlah api yang bernyala-nyala. Apakah maksud pesanan itu? Kemudian saya terfikir juga ada satu soalan ini. Betul ke wujud gerakan yang mana menantikan kehadiran Dajjal ini? Silakan. Okey. Soalan yang ditanya oleh Puan Mazni tadi, okey. Dajjal memang membawa kemewahan. Diibaratkan seperti sungai kan. Sungai yang mengalir. Sungai ni kan maknanya airnya segar kan. Okey. Dan di negara Arab sungai jarang-jarang ada. Jadi kau jumpa sungai itu macam wow kan. Kita pun sungai pun macam wow juga. Yalah, kan. Lepas PKP semua mandi sungai. Okay. Dan juga api yang menyala melambangkan penderitaan. Ketika Dajjal datang, dia akan menawarkan sama ada kemewahan atau penderitaan. Nabi kata, kau pilih penderitaan. Kau tak ada makan, tak ada apa, rezeki daripada Allah SWT. Jangan ambil daripada Dajjal. Sebab fitrah dia besar. Takut terikut yang Dajjal itu. Maknanya pilihlah benda yang bagi Dajjal itu beri sengsara, tapi itulah yang akan menyelamatkan kau. Itu satu perumpamaan yang diberi oleh Nabi SAW. Okey. Kemudian soalan yang keduanya mengenai ada ke orang yang menunggu Dajjal ini? Ada ke gerakan menunggu Dajjal? Sebenarnya ada. Okey. Kalau kita pergi ke Palestin, orang Israel memang mereka menunggu dan mereka namakan pada mereka itu adalah mereka punya penyelamat agung. Dipanggil Masayah. Masayah mereka. Jadi maknanya Masayah dan mereka kempenkan untuk menyediakan tapak kedatangan Masayah mereka, dan mereka memang sebut Masayah mereka akan datang daripada timur. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Dajjal akan berasal dari timur. Maknanya orang Yahudi juga meyakini mereka menunggu Dajjal, dan Dajjal itu akan datang daripada timur. Masayah mereka datang daripada timur. Jadi cara mereka menunggu dengan berbagai-bagai cara. Antaranya adalah daripada hadis Nabi SAW, Nabi kata besok perang akhir zaman antara orang Islam dan penyembah Dajjal. Antara banyak penyembah Dajjal ni daripada orang Yahudi yang tidak beriman. Ada juga Bani Israel yang beriman. Dan orang Yahudi tidak beriman. Jadi maknanya semua batu-batu dan pohon-pohon mengeluarkan satu gelombang yang boleh difahami. Ya ibadar Rahman, wahai hamba Allah, di belakang ini ada pengikut-pengikut Dajjal, tangkap mereka. Ada Yahudi pengikut Dajjal, tangkap mereka. Kan? Semua pokok-pokok dan batu-batu mengeluarkan satu gelombang bahasa yang boleh difahami. Kecuali satu pokok bernama pokok Gharqad. Gharqad ni bahasa saintifik pokok oleander. Pokok oleander ni atau pokok Gharqad ini dia adalah sebahagian daripada pengikut-pengikut Dajjal. Okey. Pada 2012, ujung 2012, orang Israel kempenkan untuk tanam pokok Gharqad ini. Kempen kan 2012 dan dia sekarang buat kempen lagi. Dia buat kempen bagi anak benih tanam pokok Gharqad. Dan pokok Gharqad ni berada di mana-mana. Pokok Gharqad ni dia tak besar. Dia tinggi kita sikit, tapi dia rendang. Dia ada batang macam ini, kerana dia punya daun macam ini lah. Dia menutup. Jadi maknanya orang nyorok dalam tu memang tak perasan.
Jangan tanam pokok rekat dekat belakang rumah kita. Nanti pengikut Dajjal menyogok kat situ. Tiba-tiba Yahudi duduk kat situ. Tapi okey, satu soalan juga yang menarik. Kenapa orang Yahudi percaya pada hadis? Kata dia tak beriman dengan Nabi. Kenapa? Ya. Okey. Orang Yahudi ni oleh kerana banyaknya nabi-nabi diutuskan kepada mereka, nature percaya benda gaib ada kepada mereka. Sebab banyak nabi-nabi kan bawa cerita perkhabar akhirat sebagainya kan. Nature percaya benda gaib ada pada mereka. Dan orang Yahudi ni dia memang percaya pada perkhabar gaib dan nature dia. Saya kalau pergi ke Palestin bawa jemaah ke sana, habis jemaah dah rehat semua, saya kadang kalau pergi ke tempat orang Yahudi, saya suka menyakat dia. Saya menyakat dia. Saya kata, kau tahu tak cincin aku ni kan, malam-malam datang mimpi. Dia suka cerita macam tu. Jual lah kat aku. Seprofesional mana pun. Sebab itu orang Yahudi dia percaya pada hadis-hadis Nabi. Nabi sebut pasal gharqad, dia tanam pokok gharqad. Dia percaya pada nasib sial. Pada dia kena batu akan jadi, kita sebut macam sial lah, suai. Hina lah. Maknanya suai 40 hari. Kalau dia kena batu, dia akan pergi ke tembok walling wall, dia akan berdoa untuk menghilangkan sial-sial dia tu lah. Sebab itu dia rela tembak orang daripada kena batu. Padahal orang Palestin pakai batu je. Tapi kenapa dia tembaknya? Sebab pada dia kena batu tu, alamak, 40 hari memang suai lah. Dia kena pergi kat walling wall tu. Sebab tu kalau kita tengok banyak tentera dekat walling wall tu, itu dah lepas kena baling batu dah tu. Dia ke depan macam tu, ketuk kepala dia tu. Kena baling batu dia tu. Sebab dia percaya, badan dia penuh tangkal. Sini tangkal, pinggang ada tangkal. Kalau kita pergi ke Palestin, nak tahu kedai orang Yahudi ke orang Islam, senang je. Confirm kedai Yahudi ada tangkal dekat depan dia. Dia panggil ma'zuzah. Ada tangkal. Sebab tu orang Yahudi percaya dia tanam pokok gharqad, dia percaya pada hadis-hadis Nabi SAW dan sebagainya. Tu sikit Ustaz. Katakanlah mereka percaya pada hadis. Bukankah dalam hadis menceritakan tentang Dajjal itu adalah Mesiah yang palsu? Ya. Itu yang peliknya orang Yahudi. Okey, Bani Israel adalah bangsa. Jadi ada orang kata, kau ni benci orang Yahudi, apa pasal kan? Dia orang manusia juga. Bani Israel bangsa. Bani Israel yang engkar dipanggil Yahudi. Itu ada beza. Sebab tu kita bukan tak suka Bani Israel. Bani Israel ada yang beriman. Tapi yang Yahudi ni, ataupun kalau sekarang Zionis kan, maksudnya itu yang memang engkar, mungkar, memang pelik lah. Maknanya memang percaya pada hadis-hadis perkhabar gaib yang dipilih-pilih. Itu dalam Quran Allah sebut, afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu beriman dengan sebahagian saja kitab dan kamu meninggalkan benda yang lain? Itu memang perangai dia. Memang dia percaya pada hadis itu. Tapi memang dia tak beriman lah. Dia tak beriman. Dia percaya pada, dia suka perkhabar gaib, dia suka. Cerita gaib. Okey, saya pernah tanya dia. Saya kata, come on. Ariel Sharon kan 5 tahun koma. Saya kata kau punya perubatan tinggi. Kau tahu Ariel Sharon tu sebenarnya memang dah brain death, dah koma, mati dah. Kenapa kau masih lagi manusia simpan? Dia kata tak. Dia kena sihir dengan orang Islam. Kami sedang cuba mengubat dia ni. Lepas 5 tahun saya kata, apa cerita? Sihir orang Islam kuat sangatlah. Kita pun mesti ada mati je lah. Dia percaya benda-benda sihir, dia percaya tau. Yeah. Dan memang pun benda-benda tu agak kuat juga di sekitar dia orang tu sebenarnya. Jadi tuan-tuan puan-puan janganlah percaya sihir banyak sangat. Kita orang kata ini betul ke Melayu ni? Dia orang confuse pula. Baik, Ustaz, ni soalan yang mungkin kita raikan yang terakhir lah, insya-Allah. Kata Muhammad Izzuddin, katanya Assalamualaikum Ustaz, Da'iyah Hadari dan juga warga kru. Waalaikumsalam. Mengapakah Allah tidak menyebut lafaz Dajjal dalam Al-Quran? Tak ada satu pun Ustaz. Kenapa Ustaz? Okey. Al-Quran diturunkan hudal linnas, petunjuk bagi diri manusia. Okey. Siapakah yang paling memahami Al-Quran? Nabi SAW. Sebab itu kalau kita nak mentafsir Quran, kaedah dia ada kaedah dia. Pertama daripada Quran, tafsir Quran dengan ayat Quran. Kemudian Quran dengan hadis Nabi SAW, barulah dengan ulama yang muktabar, ulama tafsir. Tak jumpa, barulah kita guna ilmu kita dengan kias. Tak boleh kita ambil Quran terus kias terus, lompat terus. Okey. Jadi dalam ayat-ayat Quran mengenai hari kiamat, ditanya oleh sahabat, bagaimana tanda hari kiamat? Maka Nabi ceritakan
Nabi elaboratekan. Itu yang Nabi cerita melalui hadis-hadis Nabi SAW. Maknanya, macam mana hari kiamat itu berlaku? Macam mana keadaan hari kiamat? Macam mana? Jadi itu yang dielaboratekan. Walaupun tidak disebut dalam Quran, tapi disebutkan hadis. Dan hadis Nabi SAW ini, Al-Quran sendiri sebut, Nabi itu, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Dia tidak bercakap melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Wallahu a'lam. Okey, sikit lagi Ustaz. Laila Dila Rosa, kita nak raikan juga soalan daripada beliau di Facebook ini. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Kehancuran, apakah tiada sedikit pun kebaikan pada Dajjal ini? Ataupun adakah ia hanya sekadar datang untuk membawa kehancuran kepada umat Islam, Ustaz? Okey. Jadi sebenarnya, ginilah. Kadang-kadang ada orang yang jahat. Dia nampak macam buat baik. Tapi dia ada benda yang dia nak daripada kita. Maksudnya ada sesuatu yang terselindung sebalik. Okey. Berapa ramai penjenayah memerangkap mangsa dia dengan kebaikan? Berapa ramai? Nampak baik. Jenayah seksual. Okey, jenayah gores dan menang. Penipuan-penipuan. Berapa ramai yang demikian? Nampakkan kemewahan. Nampakkan kemewahan, kebaikan saya bagi apa, tapi dia buat jenayah. Dan banyak orang yang terlibat dengan jenayah seksual sebenarnya daripada orang yang dikenal. Bukan orang yang tak dikenal, tiba-tiba menceroboh. Jangan orang yang dikenal sebenarnya. Macam tu juga Dajjal. Jadi seolah-olah, okey, kau nak kesembuhan kan? Dia nampak dia macam berbuat baik, tetapi dia nak tarik orang itu untuk merosakkan keimanannya supaya ke akhirat. Maknanya sengsara ke akhirat. Allah. Rosak keimanan, na'udzubillah. Kalau kita panggil jenayah iman lah, ataupun jenayah akidah. Contoh macam dalam enactment yang berada di negara kita pun, negara ada jenayah kesalahan syariah. Betul. Dari sudut akidah, dari sudut syarak dan sebagainya kan. Maksudnya jadi jenayah yang merosakkan akidah umat Islam, yang akhirnya maknanya merosakkan. Dan kalau anda kata dia sembuhkan satu orang pun sementara je. Orang tu tak ikut pun dia akan memudaratkan zahir orang itu. Dia akan seksa lah. Sebab itu beramai nak senang faham kita, analogi dia macam jenayah yang berlaku. Orang macam buat baik depan, tapi sebenarnya dia sedang mengambil kesempatan kepada mangsa-mangsa dia. Allah Akbar. Nampak baik Ustaz. Terrisau tu Ustaz. Dan saya yakinlah banyak lagi Ustaz akan kongsikan. Jadi para penonton boleh pergi ke Facebook dan juga Instagram Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, dan insya-Allah banyak lagi akan dikongsikan oleh beliau. Tak sabar pula nak tengok Instagram Ustaz ni. Okey Ustaz. Kita dah tahu, kita dah dapat ilmu pada pagi ini mengenai Al-Masih Dajjal. Yang mana kita risau. Tapi dalam masa yang sama, sekadar risau tak boleh. Kita kena buat sesuatu. Jadi apa tindakan kita Ustaz? Okey. Dalam hadis Nabi SAW, ada dua benda yang kita amalkan. Yang pertama adalah hadis Nabi, man hafidha 10 ayatin min awali suratul kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal takrifan membaca dan menghafal ni at least seminggu sekali lah kita baca. Ayat 1 sampai 10 surah Al-Kahfi, tak banyak satu muka surat lebih sikit saja, maka dia akan bebas daripada fitnah Dajjal. Dajjal tak akan nampak dia, Dajjal tak akan dekat dengan dia. Maksudnya pertama baca surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Okey. Yang keduanya adalah hadis Nabi SAW. Nabi sebut selepas tahiyat akhir. Okey, kita baca tahiyat akhir ada baca wajib. Maknanya at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibah sama asyhadu alla ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam, ada selawat kan. Sampai selawat sebenarnya baca selawat Ibrahimiyah Ibrahimiyah. Habis sebelum bagi salam, Nabi minta supaya kita baca doa. Ada 4 benda doa, banyak versi dia, antaranya adalah maknanya, tapi keempat-empat ni ada. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada azab kubur dan azab api neraka. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Minta perlindungan daripada fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan minta perlindungan daripada al-masih dajjal. So, mungkin kita tak boleh nak baca ataupun hafal doa ini panjangan, tapi kenalah hafal. Kita boleh hafal benda lain, cuba ambil kejap lagi, tengok rujuk ustaz-ustaz kita, hafal benda ni. Itu antara benda yang perlu dibaca lah. Satu adalah surah Kahfi, hafal, dan keduanya hafal, iaitu baca selepas kita baca ayat akhir. Okey. Kemudian seterusnya yang lain-lain, orang yang ditipu Dajjal adalah orang yang hatinya terlupa, alpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul. So, amalkan surah-surah Nabi SAW. Surah Nabi ni banyak. Jadi, jadikan dia lifestyle kita, cara hidup kita. Sebab, bila kita katakan ibu-ibu kakak pakai cincin, kan? Niatkan saja pakai sunnah. Jadi, hidup kita ni sentiasa akan ingat Nabi.
Betul, saya suka kalau Nabi SAW sebut alimu auladakum birimaya wasibaha wa rukubul khail. Ajarkan anak kamu berenang, berkuda dan juga memanah. Bukan saja aktiviti itu, tapi aktiviti itu kita faham itu sunnah. Kita naik kuda ke manah, kita berenang, ingat Rasulullah SAW. Dan begitu juga dengan keseluruhan aktiviti hidup kita. Memasak kita, kan, bercakap dengan suami. Jadi bila kita ingat Allah dan juga Rasul, hati kita ada keimanan. Bila hati ada keimanan, insya-Allah hati kita sentiasa ingat dan peka kepada penipuan-penipuan akidah ni. Kan? Itu jadi itulah maksudnya call action ni lah, kan. Itulah apa yang kita tindakan, lakukan, kan? apa yang lakukan selepas kita cerita mengenai Dajjal ini. Wallahu alam. Banyak lagi kita kena belajar, tuan-tuan dan puan-puan, dan kena amalkan apa yang Ustaz pesan tadi. Baiklah Ustaz. Hari ini kita dah bicarakan tentang akidah figura akhir zaman Dajjal Al-Masih. Jadi mungkin untuk memurnikan pagi ini, Ustaz boleh ketuai bacaan doa. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Amin. Jadikanlah kami orang yang sentiasa redha di atas segala ketentuan daripada-Mu, ya Allah. Amin. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Amin. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung dengan-Mu daripada fitnah, daripada azab kubur dan azab api neraka, ya Allah. Amin. Daripada fitnah hidup dan fitnah kematian, ya Allah. Dan fitnah Al-Masih Dajjal, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang menghafal 10 ayat awal surah Kahfi, ya Allah. Rezekikan kami untuk menghafalnya, ya Allah. Agar kami terhindar daripada fitnah yang besar ini, ya Allah. Amin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.